Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, apa khabar murid-murid 2 Ibnu Qayyim? Okey, untuk minggu ini, cikgu akan menerangkan tentang kemahiran proses sains yang ketiga dan juga yang keempat. Okey, untuk PDPR lepas, cikgu dah terangkan kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati dan yang kedua yang mengelas. Okey, so hari ini kita sambung lagi dua, mengukur dan menggunakan nombor serta berkomunikasi. Okey. Okey, kamu boleh bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti. Okey, objektif pelajaran supaya murid dapat mengukur dan menggunakan nombor dengan betul serta murid dapat berkomunikasi dengan betul. Okey. Okey, kita tengok yang mengukur dan menggunakan nombor. Okey, mengukur dan menggunakan nombor adalah salah satu daripada kemahiran proses sains yang perlu awak pelajari semasa dia darjah 2. Okey. Apa itu mengukur dan menggunakan nombor? Okey, ialah menggunakan alat pengukur yang mempunyai unit piawai. Okey, unit piawai maksudnya dia ada bacaan yang standard. Okey, so contoh yang dibagi ialah alat penimbang yang kamu timbang berat badan kamu tu, okey, pembaris, silinder penyukat, termometer, jam randik. Okey, contoh-contoh ini ada di bilik sains. Kalau kamu bersekolah seperti biasa, cikgu boleh tunjukkan benda ni yang betul-betul lah. Okey, alat yang betul-betul ni. Okey, supaya kamu boleh faham lah kalau berada di sekolah. So, bila belajar daripada rumah, okey, cikgu hanya boleh nyatakan macam inilah. Okey. So, kita rujuk buku teks muka surat 8 dan 9 untuk mengukur dan menggunakan nombor. Okey, dalam gambar ni ada Kanang dan juga Nurul. Okey, Nurul dan Kanang ni dia berbual-bual. Okey, dia pun cakap, Nurul cakap berat saya 24 kilogram. Lepas tu Kanang pun pelik. Kanang tanya macam bagaimana kamu mengukur berat kamu? Okey, saya mengukur berat saya dengan alat penimbang ini. Okey, cikgu rasa semua daripada kamu ni dah kenal dah alat penimbang berat badan. Okey. So, dia menggunakan alat penimbang. Okey. Berat kamu 35 kilogram. Kamu lebih berat daripada saya. Okey, Nurul cakap pada Kanang. Okey, walaupun umur kita sama tetapi berat kita berbeza. Okey, dia orang mengukur berat badan menggunakan alat piawai. Okey, alat piawai yang dia guna adalah penimbang lah. Okey. So, mereka ni menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kalau contoh kamu dekat rumah, okey, kalau kamu tengok kalau kamu ada adik yang kecil lah dekat rumah, okey. Lepas tu biasanya adik minum susu dalam botol kan? Bila mak kamu ataupun ayah kamu buat susu di dalam botol, dia akan tengok ukuran pada botol susu tu. Okey. Yang itu mengukur dan menggunakan nombor lah. Okey, itu contoh yang dekat rumah kamu lah. Okey. Okey, cara mengukur panjang yang betul kalau menggunakan pembaris, okey, dekat pembaris kamu tu, okey, biasanya dia akan mula daripada kosong. Okey, ada nombor kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah. Jadi, kamu mesti meletakkan objek yang hendak diukur tu pada senggat kosong. Okey, senggat kosong ni sebelum 1 lah. Sebelum bacaan 1 ada senggat kosong. Ada pembaris yang tulis kosong dekat pembaris. Ada pembaris yang dia buat macam ini. Okay? Jadi kamu mulakan mengukur objek kamu daripada senggat kosong ataupun sebelum 1 ni. Okay? Dan kedudukan mata yang betul ialah yang selari dengan bacaan 5 ni. Okay? Kalau dalam gambar ni dia mesti selari. Okay? Yang gambar mata yang tengah ni yang kedudukan yang betul. Okay? Kalau yang di tepi ni semua kedudukan yang salah. Okay? Untuk mengukur panjang. Okay. Untuk tengok panjang pensel ni lah. Okay. Boleh faham? Okay. Kita pergi yang seterusnya. Kemahiran proses sains berkomunikasi. Okay. Dia adalah kemahiran kamu menyampaikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik. Menggunakan perkataan ni maksudnya kamu berkomunikasi secara lisan ataupun kamu menggunakan simbol grafik. Apa itu simbol grafik? Okey, contoh ialah jadual, okey, graf,
gambar rajah, model serta gambar. Okay, so kalau contoh yang paling dekat dengan kamu ialah semasa kamu darjah 1 dululah. Okay, kalau masa kamu berada di sekolah, dalam kelas kamu, ada cikgu kamu ataupun guru kelas kamu dia letakkan jadual bertugas. Okay, maksudnya dalam jadual bertugas tu, kamu boleh tengok hari apa kamu bertugas, tugasan apa yang perlu kamu lakukan pada hari yang kamu bertugas. Okay, itu adalah contoh bentuk berkomunikasi menggunakan grafik iaitu jadual. Okay, itu yang biasa dengan kamu. Okay. Okey, boleh faham ya? Okey, so dalam buku kamu, dalam muka surat 10 dan juga 11 ada. Sama seperti yang contoh cikgu bagi tadi. Okey, dalam ni ada jadual bertugas kelas 2 Arif. Okey, sorry. 2 Arif. Lepas tu, di dalam jadual ni kamu boleh tahu siapa yang bertugas menyapu pada hari Rabu dan Khamis. Okey, siapa? Dalam jadual ni ada. Okey, berapa bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Ada dalam dinyatakan dalam jadual ni. Okey. Okey, lepas tu siapa yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu pun ada dalam jadual bertugas kelas 2 Arif ni. Okey, ini contoh je. Okey. So, ini adalah kemahiran proses sains berkomunikasi. Okey. Dia juga selain daripada jadual, dia juga boleh dibuat dalam bentuk gambar, okey, carta, graf, model seperti yang cikgu sebutkan tadi. Okey. Okay, cikgu rasa 2 kemahiran proses sains untuk hari ini ni tak susah. Okay, simple sahaja. Okay, seperti biasa bila dah habis penerangan, okay, cikgu akan bagi tugasan lah ataupun latihan. So, untuk tajuk yang cikgu ajar hari ini, cikgu nak kamu buat jadual ni dalam buku nota sains. Okay, ambil buku nota sains yang panjang tu. Okay, untuk subjek sains tu, kamu buat jadual yang ini. Okay, tulis dulu hari, tarikh, tajuk dia mengukur panjang objek. Okay, buat jadual seperti dalam ni. Kemudian tulis nama objek. Ada 4 benda, 4 objek yang cikgu nak kamu ukur panjang dia. Okay, yang pertama buku teks sains. Okay, ambil buku teks sains. Lepas tu ukur berapa panjang buku teks sains. Tulis bacaan dia dalam jadual. Seterusnya pemadam. Lepas tu buku nota sains dan juga pensel. Okay, yang perlu ada dalam buku nota sains awak jadual ni lah. Okay. Okay. Boleh faham? Kamu boleh minta bimbingan daripada ibu bapa, kakak ataupun abang kamu. Okay. Okay. Setelah siap yang tugasan yang dalam buku nota sains, kamu juga perlu menyiapkan latihan dalam buku aktiviti muka surat 6, 7 dan juga 8. Okay. Cikgu harap semua murid kelas 2 IQ boleh menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Cuba dulu usaha untuk menyiapkan tugasan. Jika ada apa-apa masalah, boleh suruh mak ataupun ayah ataupun kamu sendiri boleh mesej cikgu dan tanyalah apa masalah yang kamu hadapi tu. Cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Selamat belajar, cikgu ucapkan kepada murid-murid 2 IQ. Kita jumpa lagi next time. Assalamualaikum.